lebih kurang 12 km daripada launch site itu tu. Jadi is that distance normal to ensure the safety of those who are looking and watching at the particular launch site? Ya, sebenarnya dalam dia agak berbeza-beza. Macam di Russia dalam 7 km. Oh, dekat. Between 7 to 12 km. So we can actually see the launch vehicle. So we can see the lift off. We can see dia punya asap yang keluar, api yang keluar, dan lebih dengar dia punya dentuman desibel yang Naila katakan tadi. Jadi tapi yang tadi saya kongsikan tadi, saya kata pengalaman yang paling menarik berada di launch site ni bila dia punya gegaran tersebut. From 7 kilometers away you can feel the gegaran di bumi. Up to 7 kilometers. And it's like a small earthquake. Right. Tapi it is something yang predicted. Right. And then the smell of that fuel for engineers, those are something that we're looking forward to lah. Dengan bau minyak yang dibakar dan asap yang besar tersebut kan, macam tengok dalam movie. Dan those are the excitement. Tapi sebenarnya those are the critical stage masa pelancaran. Bila ramai orang bersorak, tapi sebenarnya masa-masa yang belum selamat lagi. Dia ada fasa-fasa pelancaran tersebut. Dalam masa 10 minit sampai ke angkasa lepas, barulah kita berasa agak lega. Once it gets to the space punya environment, dia dah semakin microgravity, kita dah itu tahap keselamatan lebih dari 95% dah. Yeah. So to escape the gravity is a huge challenge. Right. So It's friction as well, isn't it? dia punya pull of gravity itu. Pasal saya katakan nak lompat, kita akan jatuh balik. Yeah. Akan ada pull of gravity. So kita nak pastikan kita ada engine yang boleh bawa kita terus dengan muatan yang mengemberat ni tanpa jatuh balik. Because the gravity always pull you. Yeah. But you got to go away against the gravity. Sampai ke microgravity di angkasa lepas, which is about 100 kilometers away. So that one is satu masa kita lancarkan Sheikh Musaffar dulu pun kita masa tersebut adalah masa-masa yang kritikal. Saya bersama dengan arwah Allahyarham Datuk Syekh, ayah kepada Syekh Musaffar. Dan masa itulah masa-masa di mana ibu bapa dia menangis, ketakutan, kesedihan, dan kita boleh rasakan kerisauan mengenai anak yang berada dalam roket tersebut. Dan ini pun roket yang sebenarnya roket ini sebuah satu peluru berpandu yang penuh dengan minyak. Jadi kita doakan pada masa ini, kita doakan keselamatan aset bagi Malaysia, insya-Allah. Jadi Datuk, itu adalah sesuatu pengalaman yang mungkin saya dengar daripada Datuk cerita saja, the excitement I can feel, sebab at the end of the day itu adalah satu kebanggaan. Itu adalah sesuatu yang perlu kita rasai sebagai rakyat Malaysia. Ini adalah satu orang kata pencapaian untuk Malaysia, dan juga yang paling penting adalah untuk dinikmati rakyat. Jadi Datuk, kita akan juga bersama dengan Naila sebentar sahaja lagi. Namun kita juga ada update daripada Ariana Space. The checks are completed. Restart of upper stage fueling operations. HO to be defined accordingly. Itu adalah update yang terkini yang kami boleh berikan kepada anda. Dan saya pasti Ashraf dan juga Naila dan Nuzul tadi ada juga menceritakan mengenai pengalamannya apabila pergi ke Kampung Pinangah di Tongot Sandakan. Bukan dekat, kerana kami berkomunikasi sering dengan Nuzul. Kami tahu betapa jauhnya untuk Nuzul pergi ke kampung berkenaan. Sama juga jauh mungkin Naila jauh sikit nak pergi ke Kuru. Itulah dia kadang-kadang rintangan yang perlu dilalui demi untuk mendapatkan connectivity terbaik untuk semua. Dan saya pasti Datuk, kalau Datuk juga ada pengalaman ke kampung-kampung yang jauh, macam saya sendiri di Betong, tadi Datuk kata Kanoid dan sebagainya. Kalau tadi kita dengar mereka yang menerima ataupun kemudahan KNECMI dan sebagainya, it's something that is very, pada mereka adalah suatu, mereka sangat bersyukur kerana itu adalah orang kata a gift for them. Kerana sebelum ini agak sukar untuk mereka connected to the outside world dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan pengalaman Datuk apabila pergi ke kawasan-kawasan pedalaman sebegini. Misi, visi, harapan mereka itu sering dibawa oleh
penduduk-penduduk kampung yang berada di kawasan-kawasan pedalaman tu? Ya, betul Jasmine. Sebenarnya bila saya contohnya bila di Sarawak dulu ya, saya ke Kanawit dan saya lihat akses satelit ini adalah satu penghubung dengan dunia luar. Dan bila kita terpaksa menaiki bot lori jalan balak ke kawasan-kawasan pedalaman dan sampai ke kawasan persekolahan di mana ramai bersekolah tinggal di asrama. Dan satu penghubung yang ada cuma telekomunikasi internet. Pada masa tersebut belum ada lagi dengan akses satelit, cuma menggunakan terrestrial. Terrestrial dengan 10 megabit per second amat sedikit. Dan pada hari ini dengan saya lihat dengan apa yang ditawarkan oleh Malaysia 3D 30 gigabit per second, which is very fast. Dan saya harap infrastruktur yang sedia ada dapat dimanfaatkan, tapi yang paling penting sekali adalah dia punya penyelenggaraan, dia punya kemudahan, dia punya akses ni terus dinapti oleh semua rakyat Malaysia pada setiap masa sepanjang 18 tahun jangka hayat Malaysia 3D. Bukan takat sekejap tapi biar selama-lamanya. Yang penting kita kena pastikan senggaraan maintenance of the equipment on the ground. Dia punya connectivity, dia punya efficiency of the dish receiving the satellite signal must be working in the most optimum condition. And ini saya rasa lebih mustahak. Kadang-kadang satelit berfungsi dengan baik, tapi di bumi ini kita kurang menjaganya. Dan kadang-kadang kita mungkin kena bagi education juga kepada warga-warga pengguna di mana saja walaupun dia dalam kawasan pedalaman, pentingnya untuk mereka menjaga aset tersebut dengan baik. Pentingnya menjaga solar panel bagi menjana elektrisiti, pentingnya bateri diganti dengan yang baru, pentingnya ianya melihat kepada arah yang betul, supaya tidak ditukar arahnya untuk hilang signal-signal satelit tersebut. So saya rasa ini amat penting, dan saya juga berharap service providers juga menggunakan melakukan cek pemeriksaan bagi memastikan apa yang diterima tu selaras dengan apa yang telah direka bentuk. Kalau katakan 30 gigabit per second, adakah mereka menerima sebanyak tersebut? Dan macam tadi Jasmine ketahui tadi, dengan isu bila ramai orang menggunakannya, mungkin bandwidthnya semakin banyak, mungkin dia punya limitation semakin kurang. So kena macam mana nak optimumkan penggunaan tersebut supaya ramai dapat digunakan, tapi speednya tidak menurun pada tahap yang tak bagus. So saya itu penting di segi services yang digunakan. Itu yang kadang-kadang bila kata-kata macam tu Jasmine kan, saya dari sebagai now I'm the CEO of SIRIM and SIRIM is also the quality guidance for the countries. And kita ada satu skim yang baru dilancarkan, AS 9100 for space dengan aerospace system, di mana kita melakukan memastikan setiap industri yang melakukan sistem aeroangkasa ni sekiranya dia punya certification daripada AS 9100 yang boleh diberikan oleh SIRIM, kita pastikan dia mempunyai nilai-nilai optimum oleh yang dijanjikan oleh service providers. So saya mengusulkan juga nanti Miasat, Binariang ataupun Miasat yang sekarang ataupun service provider lain-lain menggunakan pakai servis-servis tersebut bagi kita memastikan pengguna mendapat hasil terbaik daripada yang dijanjikan oleh service providers. Apabila kita cakap mengenai kemudahan dan pengguna, tanggungjawab itu penting. Bukan sahaja pengguna contohnya, tetapi mereka yang memberi servis itu, Datuk. Jadi kita juga mahu tahu apa yang boleh kita lakukan apabila a lot of companies mengambil inisiatif CSR contohnya. Tadi kita bercakap di luar siaran langsung ini, di mana ada sebenarnya program-program yang boleh dilakukan syarikat-syarikat, korporat dan sebagainya untuk membantu kampung-kampung yang ada di luar sana. Tidak perlu pergi jauh sampai Sabah dan Sarawak, di Semenanjung Malaysia pun ada. Ada juga kawasan-kawasan yang mempunyai capaian yang rendah. Mungkin ia adalah satu inisiatif yang boleh dilakukan mereka as a big company or a small company untuk orang kata ambil sebagai anak angkat kampung-kampung ini. Jadi mungkin Datuk juga ada pengalaman, tetapi bila kita cakap tadi the longevity, maknanya maintenance itu dan sebagainya, sama ada di follow up atau tidak. Bagaimana kita nak pastikan rakyat juga mempunyai a little bit of power to ensure that apa yang mereka mahukan, apa yang mereka bayar contohnya diterima. Saya rasa dia memerlukan banyak komitmen daripada semua pihak untuk memastikan
CSR, longevity, connectivity dijamin. Mungkin dari segi pihak kerajaan mesti satu willpower untuk memastikan syarikat-syarikat yang komit